warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Pada malam ini saya telah ditugaskan untuk memberi taklimat bagaimana untuk kita berjaya dalam bidang MLM ataupun PBP, bagaimana berjaya dalam MLM atau PBB. Pemasaran pelbagai peringkat. Kan? Kenapa bidang MLM? Kenapa bidang pemasaran pelbagai peringkat? Apakah MLM? MLM adalah satu cabang perniagaan yang sentiasa berkembang dan sentiasa tumbuh di mana-mana, terutama di negeri-negeri yang sedang membangun, termasuk Malaysia. Berjuta-juta orang cuba memasuki bidang ini kerana terpegun dengan ciri-ciri kelebihan yang ada dalam bidang MLM, multi level marketing dengan izin. Pertama, kalau kita tengok kan, antara dalam bidang MLM ni dia terlalu banyak benda yang tidak perlu. No need dengan izin, no need. Kalau kita pertama kita panggil COSDERT, kita tak perlu dalam MLM, kita tak perlu kepada COSDERT. Pertama kita tengok pada C dengan izin adalah capital, modal. Dalam bisnes hampir semua mesti pakai modal. Tetapi dalam bidang MLM dia tidak dipanggil modal, dia panggil membership. Kan? Tidak perlu jadi jutawan, tidak perlu berniaga, tidak perlu meminjam dalam bidang MLM. Kan? Yang kedua ialah O, iaitu office, Pejabat ataupun kedai. MLM tak perlu kepada kedai, tak perlu pada office. Ia bergerak di mana-mana. Ini adalah cost. Yang ketiga ialah staff. Cuba kita tengok MLM, mana ada staff. Tidak perlu bayar manager, tidak perlu bayar pembersih, semua tidak perlu, tidak ada cost. Yang keempat ialah degree. Kan? Tidak perlu kepada degree, tidak perlu pada diploma, tidak perlu pada PhD. Semua orang layak. Jadi tidak rasa tersinggung kepada orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan. E adalah experience. Untuk berniaga banyak orang gagal kerana tiada pengalaman. Untuk membuka restoran, anda perlu ada pengalaman. Tidak hancur. Tetapi dalam bidang MLM, student pun berjaya pelajar. Pelajar pun berjaya kerana tidak ada pengalaman. Yang ini adalah risiko. Dia tidak ada risiko. Kan? Tetapi dia tidak ada risiko. Risiko membayar balik hutang. Risiko kos-kos. Semua tidak perlu risiko. Dia cuma perlu, anda hanya cuma pengalaman. Dapat pengalaman. Kan? Walaupun tidak punya pengalaman, membuatkannya. Yang terakhir ialah time. Masa. Time. Jadi dalam bidang MLM tidak ada had masa, tidak ada time frame. Bermaknanya jika kita membuat bisnes, kan, dalam bidang restoran, dalam bidang,
kita ada time frame. Jika dalam masa 6 bulan kita gagal, maka hancurlah bisnes itu. Tapi tidak dalam bidang MLM. Okey, kita pergi kepada macam mana banyaknya untung pula dalam bidang MLM ni. Untung MLM. Pertama kita ada TK, TM, TR. Dalam bidang LM, beli barang dapat diskaun. Orang ahli yang beli lain kena bayar harga lebih. Tetapi apabila anda menjadi ahli, anda dapat diskaun 5%, 20%, 20 hingga 30% diskaun. Inilah betul. Yang kedua, bonus. Kan? Jika anda berjaya, anda dapat bonus lain daripada diskaun. Yang ketiga, tabung kereta. Apa? Tabung kereta. Tabung. Tabung kereta. Apabila terlalu banyak, siapa yang mencapai tahap, dia dapat kereta. Kita tengok banyak individu yang berjaya dalam MLM dapat kereta mewah. Yang ni tabung melancong. Begitu ramai yang dapat pergi Paris, pergi New York dengan hasil daripada menceburi bidang MLM. Dan yang ini ialah tabung rumah. Ramai ahli-ahli yang mendapat menceburi bidang MLM dapat tabung rumah. Jadi sekatan-sekatan, terdapat beberapa sekatan dalam bidang MLM, dalam bidang multi level ini. Jika ahli-ahli yang berjaya mengatasi 4 perkara ini, maka begitu mudahnya, begitu berjayanya pemasaran pelbagai peringkat ni. Pertama ialah diri sendiri. Nombor 2 ialah masa. Nombor 3 ialah pasangan. Nombor 4 ialah saudara mara. Kadang-kadang untuk bidang diri sendiri, apabila kita masuki bidang sendiri, kita merasa rendah diri, kita merasa tak ada keyakinan. Tetapi dengan MLM, kalau kita dapat mengatasi pertama, yang kedua, masa. Banyak orang yang ingin ceburi bidang MLM, dia merasakan alasan tidak ada masa, tidak cukup masa. Yang ketiga, apabila pasangannya tidak menyokongnya, alah kau ni membuang masa, membuat saya, jadi rasa keyakinan makin hilang. Dan yang keempat, saudara mara dan kawan-kawan. Kerana untuk mengatasi masalah menjadi seorang pengedar MLM, dia merasakan saudara mara akan mengutuknya. Jadi jika dapat mengatasi masalah ni, 4 perkara ini, maka dia akan menjadi perkara ini menjadi begitu mudah bagi dia. Jadi dalam MLM ada tugas, kan? Tugas utama. Pertama, A, B, C, D. Tugas utama dalam bidang MLM ialah pertama, jika anda sudah berniat, sudah bernekat, kan? Pertama, ahli. Tanpa menjadi ahli, anda tidak akan ke mana-mana, kan? Dengan ahli ini, anda jadi member. Member means you can do business. Anda boleh membuat bisnes kerana anda telah membeli saham syarikat ini. Yang kedua ialah
membeli produk dan pakai sendiri tanpa membeli produk, tanpa merasai produk yang anda ini meniaga, anda tidak dapat kenikmatan, tidak dapat keyakinan diri untuk menjual kepada orang lain. Yang ketiga ialah C, cerita sama. Mesti mulut mesti buka, kan? Cerita kepada rakan-rakan prospek. Yang keempat ialah duplikasi. Duplikasi adalah pertambahan dalam bisnes. Dalam pemasaran ini, semua syarikat perniagaan MLM memerlukan duplikasi. Jadi kita pergi pada soal jawab. Ada lagi sikit lagi. Macam mana prinsip memprospek? Prinsip dalam memprospek, prinsip prospek ialah ataupun manager, dia guna SWN dengan izin. Jangan takut. Some won't. So what next? Ada orang nak, ada orang tak nak. Apa lagi? Next. Kita ketuk rumah, pintu rumah orang ni, sorry cik, kita pergi rumah orang ni, tak mau cik, tak apa. Ada orang nak, ada orang tak nak. Apa kira? Jalan je. Pasal kita tak ada modal, kita tak ada kos perbuatan. So ini prinsip kalau pegang daripada ahli pemasaran MLM, dia akan terus menerus. Jadi dalam ini yang kepentingan, yang ada satu yang penting ialah meeting. MLM perlu sangatkan meeting syarikat. Tanpa kehadiran maka akan jauhlah seorang ahli ahli pemasaran MLM, kerana dia akan ketinggalan jauh. Dia akan merasa tiada keyakinan. Dia akan ketinggalan situasi semasa. Jadi yang akhir sekali, saya ingin membentangkan konsep SRP. Konsep SRP ialah, pertama ialah dia kena sabar. Yang kedua ialah dia kena rajin. Dan yang ketiga, dia mesti peramah. Walaupun apa orang cakap, sabar. Terus menerus. Rajin juga, tiap-tiap malam dia dah kena ada target. Yang ketiga ialah peramah. Pasal apa? Kita perlukan kepada peramah. Kita perlu pada senyum. Kerana customer, pelanggan tidak datang kepada kita. Kita pergi kepada pelanggan. Jadi konsep peramah adalah sangat-sangat penting. Dan yang akhir sekali ialah lima teknik, konsep menaja. Konsep menaja adalah, pertama sekali, konsep menaja adalah A, B, C, D, 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 D. Pertama, anda ajak. Maknanya dia kena ajak prospek, kan, datang. Yang kedua ialah kena bawa prospek. Bawa prospek kepada upline. Setiap ahli MLM memerlukan
kebijaksanaan, kebolehan upline dia. Kita jangan takut guna upline kita. Jadi bawa dia kepada, kalau kita tak boleh bercakap, upline akan bantu. Kerana upline perlukan ahli baru. Kan? Downline kita. Yang ketiga ialah cakap. Cakap, biar upline yang cakap. Kan? Yang tu di adalah duduk diam je. Biar upline cakap. Dapat duit. Duduk diam dapat duit. Kita dengar apa yang cakap. Tetapi apabila close, siapa yang dapat duit? Kita pun dapat duit. Jadi sekian. Sekian beberapa taklimat macam mana nak berjaya dalam konsep pemasaran pelbagai peringkat. Saya harap jika ada mana-mana ahli kita yang terdapat sebarang kemuskilan dalam mengimplementasikan idea-idea ini, saya harap kemukakanlah soalan. Semoga pada hari-hari mendatang syarikat kita akan berjaya dan terus berjaya untuk bidang pemasaran ini. Sekian, terima kasih. Okey, sesi soal jawab. Cik Roslan ada nak tanya? Saya tak tahu nak jawab tanya apa. Berapa kos dia? Memang tak ada kos tadi Dia ada kos. Memang ada berapa kos. membership dia? Berapa Membership. Premium ke? Ada yang premium ke? Memang terdapat pelbagai premium lah. Dalam MLM ni tidak ada fix harga, tidak ada harga yang terlalu fix kan, tetapi biasanya dalam 500 hingga 2000. Ini bergantung kepada kedudukan. Banyak orang, banyak ahli yang baru masuk, dia nak duduk dalam rank yang lebih tinggi kan. Jadi dia rasa dia berhak mendapat rank tinggi kan. Jadi dalam ni adalah dia punya pangkat sikit. Tetapi prinsip dia masih lagi perlu menjalankan memprospek dan menajak ahli. Tidak ada konsep melabur duduk diam. Dengan 500 saja, apa produk-produk yang saya akan dapat? Okey. Kalau kita tengok dalam pemasaran, hampir 80% produk lebih pada 1000. Tetapi jangan lupa ada MLM yang terlalu minimum kan. Contohnya Tone Excel bermodalkan RM90. Bayangkan dengan bermodalkan RM90 anda dapat menaja beribu-ribu, dan apabila RM90, setiap kali dia top up anda dapat 15%. Sini dapat 5%. Dan dia sentiasa berkembang. Cuma dia perlukan kepada menukar daripada syarikat telefon tu kepada Tone Excel. Tetapi tidak perlu tukar nombor. Bayangkan beribu-ribu orang setiap harinya. Hampir sekarang hampir 3 juta mempunyai telefon, dan kebanyakannya 60% adalah menggunakan prabayar. Adakah benda ini kita boleh diwarisi? Ya. Sekiranya berlaku kematian ke atas, contohnya saya masuk, adakah ia boleh diwarisi ke anak cucu saya? Ya. Hampir 80% syarikat MLM boleh diwarisi. Kerana benda ni telah termaktub dalam perjanjian. Seolah-olah kita memberi saham. Kita
membeli saham. Jadi kepakaran orang yang membeli saham itu boleh diwarisi. Boleh. Pasal apa? Terdapat terlalu banyak kewangan. Dia tidak perlu menaja, cuma apa yang pewarisnya perlu ialah terus mengguna pakai produk itu tersebut. Dengan meneruskan memakai produk itu, bermakna dia telah layak untuk mewarisi keuntungan daripada. Contohnya Amway, jika anda mendapat komisen beribu-ribu, tapi dengan anda membelanjakan RM700 sebulan, anda berhak mewarisi semua keuntungan downline anda, dan pewarisnya sekali masih berhak kerana pewarisnya masih membelanjakan produk ini RM700 untuk mendapatkan hasilnya. Sekian, terima kasih.